Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarudin Birusli dari kumpulan Fakulti Petroleum Engineering. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah aktiviti yang menganjur dari pihak UTM dan juga grup saya bertajuk Fotografi Shutter Make Us Flutter. Di bawah subjek UHAK 1012 Atribut Kejayaan Graduan. Isi kandungan: terdapat cadangan aktiviti, butiran program, latar belakang tentang fotografi, pendahuluan, tujuan dan objektif, tentatif program, anggaran perbelanjaan, publicity, syarat penyertaan, manfaat yang diperolehi daripada program, kesan-kesan fotografi, jawatan kuasa induk, latar belakang usahawan, pencapaian usahawan, minit mesyuarat dan juga penutup. Di dalam cadangan aktiviti, pertandingan gambar membawa 1000 makna ini ialah program berbentuk pertandingan yang mencabar bakat serta kemahiran kreatif dan inovatif yang diadakan pada peringkat kebangsaan. Pertandingan ini akan berlangsung pada 10 bulan Oktober 2020 yang mensasarkan terutamanya kepada anak muda dan juga khalayak orang ramai di seluruh Malaysia. Butiran program: ideal ataupun penilai diberi kepada Saiful Nam. Tajuk program ini adalah penggambaran terbaik. Anjuran Candid Syndrome iaitu di bawah Saiful Nam. Pengarah program pula adalah Muhammad Zulhasnan bin Azali. Sasaran peserta terbuka kepada umum. Tarikh adalah 10/10/2020. Masanya adalah 24 jam. Tema pertandingan ini adalah makanan persekitaran, adat istiadat, perkahwinan, dokumentari, acara, pelancongan dan naskah, dan seni bina dan interior. Okey, kita berlangsung pada latar belakang tentang fotografi pula. Fotografi ialah proses menghasilkan gambar foto melalui tindakan cahaya. Pola-pola cahaya yang dipanculkan ataupun dipancarkan oleh objek-objek dirakamkan pada perantaraan peka atau chip storan pendedahan tempoh tertentu. Proses ini dilaksanakan melalui peranti-peranti mekanik, kimia atau digit yang dikenali sebagai kamera ataupun juga phone. Okey, kita masuk pada pendahuluan pula. Di sini pada pendahuluan, pertandingan penggambaran ini merupakan satu pertandingan kandungan terbitan tempatan yang terbaik. Kandungan atau tema pertandingan ini adalah berbentuk pada makanan persekitaran, adat istiadat, perkahwinan, dokumentari, acara, pelancongan dan lanskap, dan juga seni bina dan interior. Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Jangka masa yang durasi ataupun aktiviti durasi ini bagi setiap penyertaan adalah dalam masa 24 jam dan pada umumnya bertemakan fotografi shutter make us flutter, dengan membawa mesej 1001 makna dalam satu gambar yang dihasilkan oleh penyerta. Dengan adanya aktiviti pertandingan ini, masyarakat ataupun khalayak orang ramai dapat mengisi masa lapang bahkan mengasah bakat mereka yang tersendiri. Di samping itu, munculnya fotografi ini dalam masyarakat dapat mempengaruhi minat masyarakat yang lain dalam meningkatkan keterampilan seni fotografi. Fotografi menjadi karya seni yang diminati khususnya oleh kalangan muda yang dapat dimanfaatkan oleh segala penyerta dan juga peserta. Malah ini juga dapat mencetuskan perasaan para fotografi dan masyarakat sekeliling untuk menghargai sesuatu kenangan dan juga keindahan ciptaan. Sekian sahaja daripada saya, Syarudin Birusli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zulhasnan bin Azali selaku pengarah untuk program fotografi Shutter Make Us Flutter ini. Baik, saya ingin ceritakan tentang tujuan dan objektif
kenapa kami memilih aktiviti program pertandingan ini? Tujuan dan objektif pertandingan ini diadakan adalah untuk menggunakan bidang fotografi yang sudah mula dikenali pada zaman sekarang dan bertapak dengan jaya. Selain itu, kami juga ingin mencari bakat terpendam yang dimiliki oleh setengah pihak tanpa pengetahuan mereka. So, jadi maka kita harus menggunakan masa ini untuk mencuba benda-benda yang baru. Setengah manusia mempunyai kecenderungan yang sangat baik dan mata sehingga jadi dalam menangkap gambar yang arif. Bidang ini juga mampu membiasakan diri dengan teknologi terkini dan memberi peluang kepada anak muda untuk mencipta portfolio tersebut. Portfolio ini kita boleh menaikkan nama kita seperti usahawan yang kami pilih untuk menghasilkan satu gambar yang berimpak yang besar. Kita memerlukan pengetahuan yang luas dalam aspek teknikal soal gambar cantik dan atau tidak sebenarnya kita pelajari melalui pengalaman. Cantik dalam bidang fotografi itu adalah subjektif. Dia letak pada mata dan minat masing-masing. Kita dapat merasakan imej kita yang cantik, tetapi mungkin interpretasi orang yang melihat imej gambar lainan dengan kita. Kita harus menekankan penguasaan, penegasan dan kekuatan subject matter mata utama kita. Mudahkan mesej yang disampaikan dalam satu gambar tersebut. Masukkan sedikit permainan teknikal, masukkan sedikit unsur-unsur estetik. Perkembangan fotografi perlu bersifat globalisasi dan multi-skills. So, di dalam kami punya laporan cadangan aktiviti tarian, kami juga telah meletakkan beberapa gambar yang dihasilkan oleh usahawan kami, iaitu Saiful Haq. Gambar-gambar yang dipilih ini membawa 1001 makna. Jadi sekian saja daripada saya. Seterusnya saya memberikan laluan kepada penonton saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Haikal bin Za'an Nofair Rusli, memegang jawatan sebagai multimedia dan aktiviti. Saya ingin menerangkan tentang tentative program. Jadi kita telah mensenaraikan masa dan aktiviti. Seperti yang di dalam table, kami telah kemukakan waktu 8 hingga 8.30, pengenalan fotografi dan pencerahan dengan menggunakan Webex. Jadi seterusnya 8.30 hingga pukul 9, sesi suai kenal bersama Saiful Nang di Webex, dan 9 hingga ke 10 penyampaian cara-cara mengambil gambar dan pernyataan. 10 hingga 9 aktiviti pertandingan berlangsung. Dan seterusnya 9 hingga ke 10 PM panel dan penganjur menerima gambar pertandingan. 10 hingga ke 11 panel dan penganjur membuat keputusan pemenang pertandingan lah. Dan akhir sekali 11 hingga ke 11:59 penyampaian hadiah kepada pemenang melalui Webex. Seterusnya saya ingin memberitahu tentang hadiah pertandingan. Tempat pertama iaitu Johan RM10,000 dan seminar bersama Saiful Nang package platinum. Tempat kedua Naib Johan 5,000 dan seminar bersama Saiful Nang package emas. Akhir sekali tempat ketiga 2,500 dan seminar bersama Saiful Nang package Gansel. Seterusnya adalah anggaran pembelanjaan. Kami telah senaraikan beberapa perkara yang perlu kami mengeluarkan belanjaan, seperti tajaan Candy Syndrome dan akhas kelab fotografi UTM, tajaan syarikat luar, lain-lain sumbangan. So total keseluruhan bagi anggaran pembelanjaan ini yang bernilai 17,500. Ini
Ini saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hani bin Zainal sebagai jawatan kuasa peralatan dan tempat ingin menceritakan tentang manfaat yang diperolehi daripada program ini. Pertama, memberikan informasi yang fakta. Sebuah foto yang dianggap mampu memberikan berita atau informasi yang jujur kerana sifat dia yang fakta. Yang paling penting adalah tidak mengandungi unsur-unsur penipuan ataupun fitnah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan fotografi. Perkembangan teknologi yang memperkenalkan fotografi ke dalam masyarakat ini dimanfaatkan oleh kalangan muda untuk belajar mengenai teknik fotografi dan mengasah kemampuan dalam bidang tersebut. Yang ketiga, menyalurkan emosi. Seseorang yang telah memasuki dunia fotografi akan menyalurkan emosinya dalam bentuk karya seni fotografi. Misalnya, foto pelangi menunjukkan bahawa seorang fotografi menyalurkan emosinya yang merupakan bahagia, merupakan kebahagiaan. Yang keempat, membentuk komuniti. Masyarakat yang memiliki minat untuk menyalurkan kreativiti di dalam bidang seni akan lebih mudah melakukan komuniti dalam suatu bentuk komuniti. Misalnya, komuniti fotografi yang memudahkan orang-orang membagikan cerita dan pengalaman mengenai fotografi seperti teknik fotografi, manfaat fotografi, menentukan tema fotografi dan lain-lain. Yang kelima, menghargai suatu kenangan. Fotografi yang menghasilkan gambar ini berfungsi untuk mengabadikan berbagai kenangan dalam kehidupan masyarakat seperti kenangan bahagia atau kenangan yang duka. Yang keenam, mempromosikan suatu produk. Fotografi mula sebagai media mempromosikan suatu produk dalam bisnes oleh masyarakat. Tujuan adalah untuk menarik minat pelanggan melalui hasil foto produk yang berkualiti. Yang ketujuh, peduli dengan lingkungan. Lingkungan merupakan suatu model atau nilai seni yang dimanfaatkan dalam suatu bidang fotografi. Seorang fotografi akan lebih peduli kepada lingkungan sekitar kerana telah memiliki pemikiran yang berbeza dengan orang yang biasa. Yang ke-8, menjadikan produktif dalam berkarya. Seseorang yang menyukai kegiatan fotografi akan berpengaruh terhadap kehidupannya bermasyarakat. Orang yang berjiwa seni akan lebih produktif dengan menyalurkan idea-idea kreatif dalam bentuk fotografi. Yang kesembilan, menyalurkan idea. Fotografi dalam masyarakat yang membentukkan seseorang fotografer sebagai menyedia penyalur idea seseorang. Masyarakat yang tidak dapat mengekspreskan ideanya melalui komunikasi secara nyata, maka orang tersebut akan melakukan dengan cara yang fotografer. Yang ke-10, meningkatkan sosialisasi. Fotografi yang sudah dikenali oleh masyarakat luas ini berpengaruh terhadap meningkatnya proses sosialisasi. Akan lebih banyak membina komuniti dan sosial terhadap satu masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Afif bin Zainal Firosli. Saya memegang jawatan sebagai sekretariat. Tugas saya adalah untuk menjalankan tugas-tugas urus setia bagi mesyuarat dan program yang dijalankan ini. Di sini saya ingin membentangkan mengenai latar belakang seorang jutawan usahawan fotografi di Malaysia, iaitu Saiful bin Nang atau dikenali sebagai Saiful Nang, yang merupakan pengasas kepada jenama Candid Syndrome. Bagi sesiapa yang meminati bidang fotografi, pasti mengenali usahawan ini. Beliau sudah lama bertapak sebagai jurufoto profesional di dalam industri fotografi di Malaysia. Baik selebriti terkenal tanah air maupun orang kenamaan atau orang luar negara yang pernah menggunakan khidmat beliau. Bagi kami amat mengagumi prinsip hidup beliau dan beliau sentiasa berfikiran matang dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Setiap hasil kerja beliau
membuatkan ramai pihak ingin menggunakan perkhidmatan beliau bagi merakamkan saat-saat indah dan membawa 1001 makna di dalam gambar. Selain itu, beliau yang mana dahulunya berasal daripada keluarga susah mula melibatkan diri di dalam perniagaan seawal umur 7 tahun, di mana beliau mula menjual hasil-hasil lukisan beliau kepada rakan sebaya. Walaupun kini beliau berumur 37 tahun, beliau sudah memiliki sebuah syarikat, mempunyai penyedaman sendiri dan mempunyai sebuah institusi akademi sendiri, dan akan mengembangkannya menjadi sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Syarikat fotografi yang ditubuhkan beliau adalah sebuah syarikat yang bertaraf antarabangsa. Setakat ini seramai 30,000 orang jurufoto yang telah dididik oleh beliau di dalam bidang ini. Beliau dilahirkan pada tahun 1978 dan merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Kini beliau sedang meneruskan pendidikan beliau di dalam PhD bidang pengurusan UUM, dan beliau merupakan bekas lepasan jurusan MPA UK, Bachelor Science Film dan Animation MMU, dan beliau telah mencipta beberapa syarikat, dan antaranya adalah Colours of Asia Sdn Bhd, di mana beliau memegang jawatan Executive Chairman dan CEO. Selain itu, antara akademi-akademi yang telah ditubuhkan oleh beliau adalah Saiful Nang Academy Sdn Bhd, di mana beliau merupakan seorang founder dan juga prinsipal. Pertubuhan Kebajikan Rumah Pengasih Warga Prihatin, yang mana beliau merupakan founder bagi pertubuhan itu. Selain itu, Sekolah Menengah dan Rendah Akademi Ihsan Prihatin, yang mana beliau merupakan pengetua, dan akhir sekali OMG Kreatif Sdn Bhd, di mana beliau merupakan presiden di dalam pertubuhan itu. Sekian saja pada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pada rakan saya untuk pembincangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Abdul Jamal bin Said, merupakan pemegang jawatan kuasa multimedia dan aktiviti. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang latar belakang usahawan iaitu Saiful Nang. Saiful Nang merupakan Candid Syndrome yang dilahirkan pada tahun 1978, merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan di MMU, kemudian menyambung pelajaran di MPA UK, dan sehingga kini beliau masih menyambung pelajaran dan mengejar PhD Document of Management di UUM. Beliau mempunyai syarikat iaitu Colours of Asia Sdn Bhd, merupakan eksekutif ataupun CEO bagi syarikat tersebut. Akademi yang ditubuhkan oleh Saiful Nang iaitu Saiful Nang Academy Sdn Bhd, Pertubuhan Kebajikan Rumah Pengasih Warga Prihatin, Sekolah Menengah dan Rendah Akademi Ihsan Prihatin, OMG Kreatif Sdn Bhd. Antara pencapaian, anugerah dan perkhidmatan yang pernah dicapai oleh Saiful Nang adalah beliau mendapat Top 10 of Malaysia 2011 magazine, Asian Icon for Outstanding Youth, Asian Youth Ambassador Award Organisation, Malaysia Photography Legend di sebalik nama RTM National TV, Malaysian Achievement Award 2012, dan banyak lagi. Sedikit sebanyak kalau boleh dikongsi tentang Saiful Nang. Bagi siapa yang meminati bidang fotografi pasti mengenali Saiful Nang, usahawan ini. Beliau sudah lama bertapak sebagai jurufoto profesional di dalam industri fotografi di Malaysia. Baik selebriti di Malaysia ataupun di luar negara pasti menggunakan khidmat beliau. Kerana prinsip hidup beliau dan sentiasa berfikiran matang dalam setiap tindakan itu menarik minat, berjaya menarik minat negara luar dan juga negara sendiri. Hasil kerja beliau menjadi kegemaran ramai bagi pihak bagi merakamkan saat-saat indah dalam gambar. Beliau yang pada asalnya
berasal daripada keluarga yang miskin dan mula melibatkan diri dalam perniagaan seawal umur 7 tahun, di mana beliau mula menjual lukisan-lukisan beliau pada rakan sebaya. Walaupun kini baru berusia 37 tahun, beliau sudah mempunyai sebuah syarikat, mempunyai penjenamaan sendiri dan mempunyai sebuah institusi akademik sendiri dan akan mengembangkannya menjadi sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Syarikat fotografi yang ditubuhkan beliau mempunyai taraf antarabangsa kerana melibatkan luar negara. Setakat ini lebih 30,000 orang jurufoto yang sudah beliau didik di dalam bidang ini.